جل مولى نعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحمد والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والكل والجنان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضرور ينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على الرطب وولي بالخوف على الرجاء وسلم ولك بنتنا بالتوبة للأزهار لتأس من رحمة الغفار على آله شكورا صبورا كل أمر بالقضاء والقدر كله مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسحار ذكر على الدوام راقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال ربي لا تطعني عنك بالقطيع ولا تحرمني بسرك محمد الهما وابن بخير يا رحيم الرحمة أفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الختم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشمي الختم وآله وصحبه الأكرم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال الإمام إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وشروط التكليف dan bermula segala syarat-syarat bagi taklif itu syarat-syarat nak dikenakan dengan hukum taklif.
Tu. Artinya kalau ternafi salah satu, maka ternafilah hukum taklif tu. Kerana kaedahnya idzan tafasyartu intafal masyrut. Jadi hukum taklif tu dipanggil masyrut. Syarat bagi dikenakan hukum taklifi, syarat segala syarat-syarat bagi dikenakan hukum syarak taklifi, hukum Tuhan hak bahasa memberati ni. Khabarnya al-bulughu ialah sampai umur. Satu, baliklah al-bulughu siapa umur, sama ada al-bulughu bil umri atau al-bulughu bil alamati lah. Sampai umur tu ada kalanya dengan umur tu sendiri, iaitu kalau dia sudah genap 15 tahun umur dia, qamariyah bulan Islam tahdidan cukup genap, maka automatik dia tu baligh dia panggil. Baligh walaupun dia tak pernah mimpi apa pun, tak pernah keluar air mani ke, tak pernah keluar darah haid. Ataupun bulugh bil alamah, sampai umur dengan alamat. Mana seumpama laki-laki dan perempuan mimpi keluar air mani, atau keluar air mani tanpa mimpi, tak kira lah. Anaknya di khurujul mani, keluar mani tu. Ataupun bagi perempuan saja keluar darah yang boleh dihukumkan haid, iaitu darah yang keluar tu ketika mana umur perempuan tersebut 9 tahun qamariyah takriban, mana umur 9 tahun bulan Islam berlebih kurang. Kurang sikit tak genap lagi 9 tahun pun tak apa dah, setara mana sikit, yang ni sekira-kira teluh antara umur dia hak sekarang ni dengan umur 9 tahun tahdid tu, teluh sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang haid sehari semalam, sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Jadi kalau kita kata 16 hari lagi nak cukup 9 tahun tahdid, atau 15 hari lagi atau 14 hari lagi, tu semua tu teluh dia panggil. Artinya umur perempuan tersebut 8 tahun 11 bulan 17 hari atau 16 hari atau 18 hari 19 hari. Nak genap tu, nak cukup dah 9 tahun. Maka mari darah yang boleh dihukumkan haid, iaitu sekurang-kurangnya 24 jam, qadar 24 jam, sama ada sehari semalam senoti atau lebih daripada sehari semalam, dan tidak lampau daripada sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Itulah. Maka dia balik, dia panggil perempuan tu baliklah. Satu, syaratnya sampai umur. Wal aqlu, dan syarat laginya yang kedua ialah berakal. Tu nanti muhtarazatut ta'rif nanti ia ke nyatalah. Perkara-perkara yang ikhraq, yang terkeluar daripada syarat taklif. Wa bulughud da'wati, dan sampai seruan, sampai dakwah, sampai ajakan. Itu dah. Kalau orang hidup di zaman Nabi tu kan, sampai seruan Nabi SAW, ataupun delegasi-delegasi, tu duta-duta yang diutuskan oleh Nabi SAW. Ya juga tu. Di kalangan sahabat-sahabat. Kalau kita sekarang ni, sampailah orang panggil dakwah Islam tu, dengan secara umumnya tak kira daripada siapa. Wasalamatul hawasih, dan selamat sejahtera segala panca indera. Tapi nak di sini panca indera ni bukan semestinya semua. Ini panca indera yang didapatkan ilmu daripada panca indera tersebut, iaitu samak dan basar dia tu, penglihatan dan pendengaran dia tu. Itu dah. Kerana dua tu lah hak paling besar sekalinya. Nak dapat ilmu. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran kan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut
Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmi. Jangan kamu ikut akan perkara yang tidak ada bagi engkau tu ilmu, pengetahuan. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, kerana dengar, inna sam'a, kerana pendengaran, inna sam'a wal basara, dan penglihatan, wal fuada, akal fikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua sekali itu akan dipertanggungjawab. Jadi akal tu sebut dah tadi. Jadi sama' dan basar itulah as-sam'a wal basara, pendengaran dan penglihatan tu dimaksudkan dengan salamatul hawasi, selamat panca indera, iaitu pendengaran dan penglihatan. Tu walau hak lain tak ada, tak apa. Kerana ilmu tu boleh diidrak dengan dua alat, pendengaran dan penglihatan. Jadi kalau seorang tu penglihatan tak ada, berarti buta. Pendengaran pun tak ada, berarti pekak. Maka ketika tu dia tidak ada syarat taklif. Dia kena campur dua tu. Buta lagi pekak. Sebab nak masuk ilmu ke mana? Nak tengok pun tak boleh, nak dengar pun tak boleh. Maka nak reti lagu mana? Maka tidak dikatakan seorang itu mukallaf. Kalau pekak dengan buta tadi tu sebelum daripada balik. Jadi kalau lepas daripada akil balik dah, baru buta campur pekak, tetap mukallaf dia panggil. Habis situ. Bila dah mu tahu lagu tu, fal mukallafu. Fal mukallafu tu fa fasihah lah. Tu jatuh pada syarat yang ditakdir, syarat muqaddar. Af sahat an syartin muqaddarin, nak menyatakan daripada syarat yang ditakdirkan. Seolah-olahnya idza alimta tilka syurut, idza alimta, apabila mengetahuilah engkau, bitilka syurutit taklifi, dengan demikian itu segala syarat-syarat taklif, fal mukallafu, maka bermula mukallaf itu huwa, ialah al-balighu, ialah seorang yang sampai umur, al-aqilu, seorang yang berakal, alladzi balagat hudda'watu, yang sampailah akan dia akan balik aqil tadi tu. Tu yang sampailah akan dia akan orang yang sampai umur dan berakal tadi tu, ad-da'watu, oleh da'watul islamiyah, oleh dakwah Islam. Salimul hawasi, dan sejahtera panca indera, yakni sejahtera panca indera sam'i wal basari. Salimul hawasi ai salimus sam'i wal basari. Gitu. Sejahtera, selamat pendengaran dan penglihatan dia. Tu. Barulah dikatakan seorang itu mukallaf. Wahadza, dan bermula ini mana? Tu wahadza, dan bermula ini al-mazkur minasyuruti taklih ni, yang tersebut daripada segala syarat-syarat taklih tu. Tu kainun fil insi, adalah ia pada manusia, adalah ia segala syarat-syarat taklih tersebut pada manusia tu. Tu dah. Jadi tu syarat-syarat nak dikatakan mukallaf pada manusia, khusus untuk manusia saja. Tu dah. Tapi manusia ni pun lain daripada tu Adam nek Hawa lah. Dobit gitu. Sebab ulamanya dia bahas. Tu mukallaf ni dibahas oleh Imam Sayuti kalau tak silap. Ada 3 bahagian. Salah satu aqsam, ada 3 bahagian. Mana qismun, satu bahagiannya kullifa fi awalil khilqati, ditaklifkan pada awal-awal kejadian lagi.
Tu siapa tu? Iaitu termasuklah iblis. Nah, begitu juga Tok Adam, nenek Hawa kita. Sebab nenek Hawa kita, Tok Adam kita, dia tak jadi baby. Dia baby tak? Tu Hawa jadi baby dulu awal-awal. Dah. Dia sah lalu dah. Dewasa lalu dah. Jadi awal-awal tu ditaklif lalu dah. Asal kejadian dia tu ditaklif. Tu satu bahagia. Kismun kullifa fi awalil khilqati ataupun fi awalil fitrati. Bahagia yang pertamanya ialah kismun man kullifa fi awalil khilqah. Mereka yang ditaklifkan pada awal-awal kejadian. Ini siapa? Iaitu Tok Adam, Nek Hawa. Begitu juga ialah iblis. Kemudian yang keduanya tu lam yukallaf min awalil khilqati. Tu yang tidak ditaklifkan daripada awal kejadiannya. Mana misal kabani Adam, seperti anak Adam. Ini sepakat ulama bahawasanya anak-anak cucu cicit Nabi Adam alaihi salam tu tidak ditaklifkan di awal-awal kejadian. Baby lagi mana duk boleh mengaji, mengapa, belajar semaya pun baby lagi. Tu sepakat ulama, ijma'. Tu bahagian yang kedua. Kemudian bahagian yang ketiganya fi taklifihim niza'un au khilafun. Pada pentaklifan mereka itu, bahagian yang ketiga ni ada bermasuk-masukan atau berselisih pendapat oleh ulama. Tu siapa ni? Iaitu jinnun, puak jin. Ni selisih pendapat ulama. Kata setengah hina wiladat, hina wiladatahum, hina wiladatihim. Ketika mana dilahirkan mereka itu. Ketika mana dilahirkan mereka, mana fi awali khilqah jugalah, pada asal kejadian dah. Kata setengahnya tak. Jin ni pun hina buluh, ketika mana balik barulah ditaklif. Ada khilaf tu. Tu kata Imam Suyuti. Tapi kalau pada masalah manusia tak ada khilaf. Apa tak ada khilaf? Yang ni sepakat ulama, anak cucu cici Adam ni lam yukallaf fi awali khilqah. Tu lam yukallaf, tidak ditaklif min awali khilqatihim. Pada awal-awal kejadian mereka itu tidak ditaklifkan. Habis itu. Jadi buat gini. Wahada, dan bermula ini al-mazkur minasyuruti taklif ni. Yang tersebut daripada segala syarat-syarat taklif itu, kainun adalah ia fil insi, adalah ia syarat tersebut pada manusia siwa Adam wal Hawa. Begitulah, selain daripada Tok Adam dan Hawa. Jadi Tok Adam dan Hawa itu nenek kita dengan tok kita Tok Adam, Nek Hawa ni, sejak daripada asal kejadian lagi memang ditaklifkan oleh syarak dah. Tu. Habis itu. Wa ammal jinnu, dan adapun bermula jin itu. Tu. Wa ammal jinnu ay wa amma syurutut taklifil jinni. Gitu dah. Dan adapun bermula jin itu, yakni dan adapun bermula segala syarat-syarat taklif bagi jin itu, fahum maka farabita jawab bagi amma, fahum maka mereka itu jin mukallafuna min aslil khilqati. Mereka itu mukallaf, mereka itu daripada mula milil tidak. Daripada mula asal kejadian lagi. Min aslil khilqah ay tuhina wiladati. Ketika mana diberanak lagi. Jadi ketika mana diberanak, jin tu terus mukallaf selalu dah. Tu dah.
Wak dhabit boleh tu. Siapa awal-awal mereka tu jin tu? Wa awwaluhum, dan bermula yang pertama-tama mereka itu jin, iblis. Tu iblis tu sendiri. Tapi wahwa, dan bermula ia iblis tu mukallafu. Mukallaf ia iblis. Seorang yang diberati dengan hukum taklif lah ia iblis tu bisima'i kalamillahil qadimi, dengan mendengar kalam Allah yang sedia kala. Jadi kok iblis ni dulu boleh dengar juga kalam tu hak sedia kala. Itu dah sebab tu kata iblis ni kullifa fi awwali khilqah. Itu dah. Wa ma ba'du, dan barang yang kemudian daripada iblis, mana mereka yang kemudian, jin yang kemudian daripada iblis. Kerana iblis tu jin, bukan malaikat dah. Ada yang kata malaikat, iblis ni malaikat. Bukan, salah tu. Dalam Quran tu sebut usjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Hormatlah kalian semua malaikat kepada tu Adam. Maka hormat semua malaikat kepada tu Adam illa iblis, melainkan iblis. Iblis tu tidak hormat. Illa iblis, kana adalah ia iblis minal jinni, setengah daripada bangsa jin, fafasaqa an amri rabbih, maka derhaka, fasik, khuruju an taatillah, tidak taat pada perintah Allah, tinggal mentaati perintah Allah oleh iblis ya. Jadi iblis tu jelas nyata dalam Quran. Allah Taala sebut iblis tu ialah jin, tak termasuk di kalangan malaikat. Itu jelas tu. Jadi kemudian daripada jin yang bernama iblis, asal dulu nama Azazil. Kemudian daripada iblis ni, di kalangan bangsa jin ni, lagu mana mereka tu aslul khilqahnya mukallafun, asal-asal kejadian itu mukallaf, imma bisima'illahi imma bisima'i kalamillah. Imma bisima'i kalamillah. Ada kalanya selain daripada iblis ni, di kalangan jin, mereka ditaklifkan oleh Allah Ta'ala dengan cara dapat dengar kalam Allah Ta'ala. Atau bi khalqi ilmin daruriyin fihi, atau dengan dijadikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan pada iblis ni ilmu yang pada jin, bukan iblis aja ni, wa ma ba'du kan. Au bi khalqi ilmin daruriyin fihi, ai fi ma ba'du, ma ba'du tu. Atau dengan dijadikan ilmu daruri padanya pada jin. Boleh hadis sungguh tu. Cuba tengok ke. Kalau dia mohon kata masa satu ke. Kadang-kadang jin tu dia boleh dia baca Quran lebih pada orang hak tu Muhammad tu lagi nah. Betul tajwid lebih pada tu Muhammad lagi. Berat. Malu kau jin. Tu jadikan ilmu agama di fok jin tu seperti ilmu daruri dah. Supaya kita makan reti pedah di lada, reti manis di gula, reti masin di garam. Supaya tu bukan kata ngaji agama fok itu nazari, kena nazar dah. Allah Ta'ala jadikan ilmu agama ni seperti ilmu daruri padanya pada jin. Tu dua. Atau biwusuli da'wati rasulil insi ilaihi. Tu tiga jalan. Atau dengan sampai seruan rasul di kalangan manusia. Atau dengan sampai seruan rasul di kalangan manusia ilaihi, kepadanya, kepada jin. Ilaihi ilal jin dah. Tu nampak tak? Seperti jin yang hidup setelah mana diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin hak sebelum pada tu dia tidak duduk di bawah nabi-nabi di kalangan manusia. Walaupun Nabi Sulaiman sekalipun hanya diutus sebagai malik, sebagai raja.
Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang Allah Ta'ala utuskan Nabi ini bukan setakat untuk kafatan linnas, sekalian manusia, bahkan masuk juga jin. Tu sebab tu ada suratul jin dalam Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba bih situ. Tu intaha habis itulah. Jadi tu hak diijma' sepakatnya di kalangan iblis, di kalangan jin ni, yang asal khilqah kejadian mereka tu mukallafun ialah iblis saja. Dah. Adapun pada bangsanya jin, itu ada niza', ada khilaf, ada niza'un, ada khilafun. Kata setengahnya asul khilqah, kata setengahnya hinal bulu, ketika balik juga. Tapi qaul yang rajihnya aslul khilqah hina wiladah, ketika beranak tu sudah mukallaf dah. Siapa? Fuak jin ni. Tu cuma mukallaf fuak jin ni berbeza-beza. Terkadangnya Allah Ta'ala bagi dengar kalam Allah yang qadir, mana perintah-perintah Tuhan azali sedia kala untuk jin, ya, jin tu dengar. Lahir-lahir itu terus dengar. Gitu. Jadi mukallaf. Ataupun Tuhan jadikan ilmu agama tu seperti ilmu daruri pada jin. Tak ada kena pergi sekolah, pergi mondok, ngaji nahwu sorah dulu tak payah. Pakai beranak tu pandai lalu dah baca Quran, baca Jawi, baca Arab ni. Tu. Buat ilmu daruri dah. Buat ilmu daruri dah. Ataupun dengan sampai seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu dah. Habis itu. Habis lah. Tu. Intaha, habis itulah. Jadi itu wa ammal jinnu fahum mukallafuna min aslil khilqati ay wa amma syurutut taklifil jinni, dan adapun bermula segala syarat-syarat taklif pada jin itu, fahum maka mereka itu jin mukallafuna min aslil khilqati, mukallaf mereka itu jin mula asal kejadian lagi. Tu. Kalau gitu tafri'nya fala yatawaqqafu taklifuhum 'alal bulughi, maka tidak terhentilah oleh mentaklifkan mereka itu, memberatkan hukum hakam agama akan mereka itu jin tu 'alal bulughi, tidak terhenti di atas balik. Ni kau hak rajihnya gitu. Kau hak kuatnya tu jin-jin ni tidak dikenakan syarat taklif itu dengan sebab balik. Hanya semata-mata beranak lahir tu, terus mukallaf lalu dah. Tak terhenti dengan syarat. Tu. Sebab tu Tuhan sebut jin dulu. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami buat neraka ni cadangnya nak penuh-penuh ke isi kandungan neraka ni di kalangan jin. Jin dulu. Wal ins, baru manusia. Sebab apa? Sebab jin tu jamik meratai. Sebab dia beranak tu mukallaf lalu dah. Ada pun manusia belum tentu lagi. Tengok dulu. Lahir molek-molek tak ada apa. Duk sebelum balik accident, pekak, buta, ada apa? Tidak mukallaf lah. Atau gila lepas tu ni wala iyazubillah min zalik. Minta berlindung dengan Allah Taala. Maka ketika tu tidak mukallaf lah dia. Habis. Tu. Habis itu. Kemudian ni nak masuk muhtarazatut ta'rif, dia panggil muhtarazat ta'rif. Perkara-perkara yang diihtiraz, yang dijagai daripada masuk di dalam ta'rif. Muhtarazat dia panggil dah. Tu. Perkara yang diikhraj, yang dikeluarkan daripada ta'rif. Mu'arraf yang tak termasuk dah. Perkara-perkara yang tidak masuk dalam mu'arraf. Tak masuk. Tidak termasuk afra' mu'arraf. Gitu. Mana dia kata? Kemudian kata dia wa kharaja bil balighi.
Wa kharaja tu tu muhtaraza tu, nah. Wa kharaja dan telah keluarlah bil balighi dengan katanya baligh, dengan kata baligh tu. Nah, dengan kata syarat taklif tu ialah sampai umur ataupun mukallaf tu baligh. Keluar dengan kata baligh tu fa'i bagi kharaja. As-sabiyyu oleh budak-budak. Tu keluar dengan kata balik oleh budak-budak. Tu tak termasuk orang balik dia panggil. Siapa? Budak-budak. Kalau gitu tafriq kharajanya, falaisa maka tidak adalah ia sabi budak-budak ni mukallafan. Bukan mukallaf dia. Tu budak-budak baby-baby kanak-kanak tu bukan mukallaf. Kalau gitu faman mata maka barang siapa yang matilah ia barang siapa. Bila dia mati tu? Qablal bulughi, sebelum daripada balik, sebelum daripada sampai umur dia mati. Fahuwa maka ia man yang mati sebelum daripada balik tu najin, kelepasanlah ia seorang yang lepas apa? Najin anil iqab finnar, mana gitulah, lepas, berjaya lepas daripada seksa dalam api neraka. Tu dah. Jadi siapa-siapa hak mati sebelum daripada balik, maka dia tu termasuk di kalangan najin an iqabin nar. Dah, daripada seksa api neraka. Tu makna ahlun najah lah. Atau boleh panggil ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Ahlul fatrah nanti ada ya bahas tu bawah tu. Jadi siapa dia hak mati sebelum balik, budak-budak lagi, tu lepas dia daripada kekal dalam api neraka. Walau min auladil kufari, ni ghayah dia panggil. Walau min aula ay walau kana sabiyyu, dan jika sekalipun adalah budak-budak itu min auladil kufari, daripada anak-anak orang-orang kafir. Sekalipun anak-anak orang kafir, apa maksud sekalipun? Yani masuk syurga juga, lepas daripada azab api neraka. Kalau dia mati sebelum balik. Ni kau yang masyhur ni. Lagi pula jumhur pergi lagu ni. Di sana ada khilaf tu, nanti dia sebut bawah. Wala yu'aqabu ala kufrin wala ghairihi, wala yu'aqabu, dan tidak diiqab, tidak diseksa siapa? Sabi aulad, sabi min auladil kufar tadi tu. Tidak diseksakan budak-budak yang mati sebelum balik tu di kalangan anak-anak orang kafir tu, tidak diseksa ala kufrin ay li ajli kufrin, kerana kekufuran dia. Ala pakai ala li ta'lili. Tak dihukum, tidak diseksa api neraka kanak-kanak yang mati sebelum balik di kalangan anak-anak orang kafir. Dia anak acong ni, Cencong Leng nama. Mati bila? Umur 3 tahun mati, umur 4 tahun mati. Belum balik lagi. Lepas tu neraka gak. Ada. Ada pok ya kafir. Ada. Sebab dia tak balik lagi, maka dia tu ahlun najah. Dia masuk syurga rahmat, bukan syurga martabat dak. Tu. Tu mana wala yu'aqabu ala kufrin, dan tidak diiqab, tidak diseksalah siapa? Ia kanak-kanak, sabi yang mata qablal bulugh min auladil kufar tu. Yang mati sebelum balik di kalangan anak-anak orang kafir tu, tak diazab seksa iqab oleh Allah Ta'ala ala kufrin ay li ajli kufrin, kerana kekufuran dia. Wala ghairihi, dan tidak tu wala ghairihi ay wala yu'aqabu li ghairihi au li ajli ghairihi. Ikutlah buh gilah. Dan tidak juga diseksa mana as-sabi tadi, budak-budak yang mata qablal bulugh min auladil kufar tu tidak juga diseksa, diiqab oleh Allah Ta'ala kerana yang lainnya lain daripada kekufuran. Tidak. Tu
khilafan ai qultu bidzalika. Aku kata dengan demikian itu tak dikenakan seksa kerana kekufuran dia, tak dikenakan seksa kerana lain daripada kekufuran itu. Ukhalifu khilafan, aku menyalahi hal keadaan menyalahilah aku akan sebagai menyalahi. Gitu. Ukhalifu khilafan, aku menyalahi akan sebagai menyalahi lil hanafiyati, bagi kelompok Hanafiyah. Jadi maksud dengan Hanafiyah sini Maturidiyah dah. Sebab apa kadang-kadang disebut Hanafiyah? Sebab pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi ni banyak menjalani di atas pendapat Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Itu sebab apa? Sebab dia mazhab Hanafi fiqhnya. Dan kebanyakan orang panggil orang tu ulama-ulama di kalangan mazhab Hanafi, kebanyakan mereka tu anak murid Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sehingga digelarkan Imam Abu Mansur Al-Maturidi ni Syekhul Hanafiyah, Syekh mazhab Hanafi. Dah. Tapi sini dia tak sebut li Syekh Hanafiyah dah, disebut Hanafiyah umum. Kenapa? Kerana inilah juga yang berlaku pada Imam Abu Hanifah. Tak semestinya pada ulama-ulama yang menjalani di atas mazhab Imam Abu Hanifah dah. Tu lagu mana? Yakni fayataraddadu fihim, berpapoh-papoh, berpergi marilah pendapat mereka itu, fihim pada mereka itu, pada as-sabi mata qablal bulugh min auladil kuffar tu Abu Hanifah wa ghairuhu. Begitu apa? Fayataraddadu fihim Abu Hanifah wa ghairuhu. Maka taradduk mana? Papoh, gimari. Tak lekat sependapat. Pada masalah as-sabi, budak-budak, mata qablal bulugh, yang mati sebelum balik, min auladil kufar, di kalangan anak-anak orang kafir. Tu tak ada ketetapan. Fayataraddadu fihim Abu Hanifah oleh Imam Abu Hanifah, wa ghairuhu, dan oleh yang lain daripada Imam Abu Hanifah, yakni min ulama il Hanafiyah, di kalangan ulama-ulama mazhab Hanafiyah. Termasuk jugalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi sebagai Syekhul Hanafiyah. Begitu dah. Habis itu. Tu. Sebab ada di kalangan mereka yang mengatakan apa? Ada di kalangan mereka yang mengatakan bukan. Sebab apa fayataraddadu fihim tu Abu Hanifah wa ghairuhu tu? Li ta'arudil akhbar. Kerana bertembung segala hadis-hadis. Tu bertembung segala hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Ni antara lain hadis Nabi satunya kata lepas. Mana? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Tiap-tiap anak yang dilahir itu lahir di atas fitrah. Maka kalau mati, fitrah lah. Nampak lepas. Tapi ada hadis yang lain. Tu. Orang tanya kepada Aisyah tentang anak-anak orang kafir. Lalu Rasulullah kata, hum ma'a abaihim. Mereka itu bersama dengan bapak-bapak mereka itu. Ai finnak lah dalam neraka. Sudah. Lepas tu Aisyah kata, bila amalin ya Rasulullah? Pok dia tak beramal lagi ya Rasulullah. Moga budak-budak. Lalu Rasulullah jawab, Allahu a'lamu bima kanu amili. Allah yang Maha mengetahui akan apa barang yang ada mereka itu budak-budak di kalangan anak orang kafir ni, amilin, mereka itu beramal. Jadi ta'arud tak? Ta'arudun. Tu ta'arudun. Jadi bila ta'arud tu kan, jadi di situ jadi taradduk tu. Di situ ada taradduk. Tu dah kalau kita nak tabik pun boleh ni. Tu. Kalau kita nak tabik, kita buat tabik walau min auladil kufar.
dan sekalipun as-sabi tadi, sabi budak-budak yang mata qabla al-bulugh, yang mati sebelum balik itu min auladil kufar, setengah daripada anak-anak orang kafir. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir, telah berkata oleh Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir, dia kata tu fi tafsirihi, di dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu jadi Ibnu Katsir dia sebut dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir dia, tafsir Ibnu Katsir lah, dia katakan ikhtalafan nasu, telah berselisih pendapatlah an-nasu oleh manusia, yakni ulama. An-nas tu makna ulama lah. Fi auladil musyrikin, pada masalah anak-anak orang musyrikin, orang kafir. Ikhtalafa tadi bersalah-salah pendapat, berselisih pendapat tu ala aqwalin, di atas beberapa pendapat. Atas 3 pendapat. Kalau kita nak periksa lagi 5. Tapi apa, kita ambil 3 ya. Mana satunya? Annahum, bahawasanya mereka itu aulad. Tu annahum anna auladal musyrikin tadi tu. Bahawasanya mereka itu anak-anak orang kafir itu yang mata qabla al-bulugh, yang mati sebelum balik itu fil jannati, dalam syurga. Ini pendapat yang pertama. Tu. Wa hujjatuhum, dan bermula hujjah mereka itu. Mereka itu pendapat yang pertama ni lah, al-qaulul awal ni. Al-hadisul ladzi, ialah hadis yang akhrajahul Bukhari, yang telah mengeluarlah akan dia hadis oleh Imam Bukhari. Fi babit ta'birir ru'ya ba'da salati subhi. Di dalam Sahih Bukhari, dalam bab ta'bir ru'ya ba'da salati subhi. Itu dah. Mana hadisnya? An Samurah bin Jundab deh. Samurah bin Jundab. Hadis ni panjang, hadisun tawilun. Ila qauli sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata wa ammar rajulut tawilu. Ni cerita masa Isra Mi'raj kalau tak silap. Wa ammar rajulut tawilu, adapun bermula laki-laki yang tinggi, allazi fir raudati, yang berada pada taman, kebun. Tamelah raudah ni. Nabi kata laki-laki hak aku tengok hak tinggi tu, dia duduk dalam kebun tu, fa innahu, maka sesungguhnya laki-laki ar-rajulut tawilu tu Ibrahimu, ialah Nabi Ibrahim. Tu Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa amma wildanu, dan adapun anak-anak pelayan, allazina haulahu, yang duduk keliling Nabi Ibrahim tu, fakullu mauludin, maka tiap-tiap anak yang diberanak, mata alal fitrati, yang mati ia maulud, yang anak diberanak tu di atas fitrah. Jadi Nabi cerita ketika mana Isra Mi'raj tu, Nabi naik ke langitnya, jumpa dengan satu laki-laki yang tinggi, duduk dalam raudah, dalam taman, dikelilingi oleh pelayan-pelayan, anak-anak pelayan. Lalu anak-anak pelayan tu siapa? Itulah anak-anak orang kafir hak mati sebelum balik. Itu maksud itulah. Faqala ba'dul muslimina, maka berkata, ini bertanyalah oleh sebahagian orang Islam, sahabat Nabi sebahagian bertanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, auladul musyrikin, adakah auladul musyrikin, maknanya adakah wildan allazina haula Ibrahim tadi itu ialah anak-anak orang musyrikin? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa auladul musyrikin. Ya, Nabi kata, tu anak-anak orang musyrik. Yang mati sebelum balik. Tapi kerana mereka tu belum balik lagi, fitrah. Duduk dalam syurga bersama Nabi Ibrahim. Itu hujah yang pertama. Hujah yang keduanya tadi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Itu pendapat yang pertama. Wa qaulu tsani, dan pendapat yang kedua, kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Katsir fi tafsir Ibnu Katsir, itulah tafsir Ibnu Katsir, kata qaulu tsani, pendapat yang kedua di kalangan ulama,
annahum bahwasanya mereka itu auladil musyrikin tadi tu. Anak-anak orang kafir musyrik yang mata qablal buluk, yang mati sebelum balik itu, ma'abaihim finnari, bersama dengan bapak-bapak mereka itu di dalam api neraka. Pendapat kedua lagu ni pula. Ni sebab apa? Sebab ta'arud hadis itulah. Itu dah. Sebab tu jadi khilaf tu. Was tudilla alaihi, dan berdalil lah di atasnya, di atas qaul tsani tu, bima dengan hadis rawahu yang meriwayatkan ia ma barang itu hadis al Imam Ahmad bin Hanbal, oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad Ahmad bin Hanbal. Mana bunyinya? Anna Abdullah, bahwasanya Abdullah maula Ghatif bin Azib, tu bekas hamba bagi Ghatif bin Azib, sa'ala menanyalah ia Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Tu menanyalah ia Abdullah Aisyah akan Aisyah an ziraril kufari, yakni tentang anak-anak orang kafir. Faqalat, maka jawab Aisyah cerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda. Masalahmu ni Rasulullah pernah bersabda. Mana? Hum, bermula mereka itu ziraril kufar atau auladul kufar ni, auladul musyrikin ni, ma'abaihim, bersama bapak-bapak mereka itu yang kafir, ai finnari, dalam api neraka. Faqalat, maka Aisyah pernah bertanya, bila amalin ya Rasulullah, tanpa beramal kau anak-anak orang kafir itu masuk neraka juga ikut bapak-bapak, sedangkan dia tu kanak-kanak lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, Allahu a'lamu bima kanu amili, Allah yang maha amat mengetahui dengan apa barang yang ada mereka itu auladul kufar, auladul musyrikin, amilin, beramal, mengerja perbuatan mereka itu. Itu nampak tak? Habis itu pendapat yang kedua. Wa qaulus salis, dan pendapat yang ketiga pula, at-tawaqqufu fihim, tawakuf. Tak menghukum dengan syurga ke neraka, duduk senyap tengah. Wa'tamadu, dan beriktimadlah mereka itu ala ma akhrajahul Bukhari, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Wa hadithu wa ammal wildanul ladzina haula Ibrahim fa kullu mauludin mata 'alal fitrah. Wa hadithu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lamu bima kanu amili. Jadi tawakul so apa? Bertembung, merah. Tak tahu. Jadi tawakul. Masalah anak-anak orang kafir ni, pendapat yang dia kata wallahu a'lam. Sebab ada hadis kata mereka najin, ada hadis kata tak, mereka sama-sama bapak mereka dalam api neraka. Wallahu a'lam. Tak berani nak hukum apa? Tu tawakuf. Intaha, habis 3 pendapat. Derek lebih ya. Derek. Tengok. Khilafan lil Hanafiyati, ai qultu bidzalika ukhalifu khilafan. Aku kata dengan demikian itu tu menyalahilah olehku akan sebagai menyalahi bagi mazhab Hanafiyah, yakni Maturidiyah. Haitsu sekira-kira qalu, berkata oleh mereka itu al-Hanafiyatu wal Maturidiyah tu ni, mazhab Hanafiyah, iaitu mazhab Imam Abu Mansur al-Maturidi. Tu dia kata mana? Bitaklifis sabi, kata-kata tu dengan ditaklifkan budak-budak al-aqili, yang berakal, yang mumayyiz maknanya. Tapi tidak balik lagi, baru mumayyiz baru. Mana boleh tamyiz, boleh beza kalau orang panggil hak buruk dengan hak baik. Nasi dengan tahi tu boleh beza, boleh basuh berak sendiri, boleh makan sendiri. Itu kata ulama Hanafiyah Maturidiyah. Mereka tu ditaklifkan as-sabi, bitaklifis sabi al-aqili, dengan ditaklif, diberatkan hukum syarak kepada kanak-kanak yang berakal, yang mumayyiz, bil imani, dengan iman.
Jadi budak-budak mumayyiz memang tidak ditaklif lagi semaya, puasa, haji berapa, umrah berapanya, tapi dengan berimeh telah ditaklif. Sebab apa tu? Liwujudil aqli, kerana ada akal. Tu dia ada akal. Dia boleh tamyiz dia boleh basuh berak sendiri. Maka kerana tu mereka tu ditaklif. Siapa kata? Yang ni ditaklif dengan iman. Mazhab Imam Abu Hanifah, dan mazhab dalam akidahnya ialah Maturidiyah. Maturidiyah gini kan? Sama ni. Wa huwa, dan ia wujudul akli tu. Ada akal itu kafin. Tu memadai indahum, di sisi mereka itu Hanafiyah. Kafin memadai ai fi wujubi ma'rifah, fi wujubil ma'rifatillah. Begitu apa? Kafin ai fi wujubi ma'rifatillah, memadai, mencukupi pada wajib mengenal Allah Ta'ala. Indahum, di sisi mereka itu mazhab Hanafi. Habis situ. Kemudian kata dia, fa ini taqadal imana awil kufra fa amruhu zahiru wallahu a'lam. Di situlah Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fataraja'atil umuru, situ deh. Betul. Fataraja'atil umuru, maka kembali mundurlah oleh pekerjaan, itu maksud. Tu bila tu? Ba'da salafis salihin. Kemudian daripada zaman salafus salih. Jadi Imam Ghazali cerita tu zaman kegebilangan dulu, madrasah ahli sunnah, tempat-tempat ibadat ahli sunnah wal jamaah ni, kalau tidak melahirkan imam fil ilmi, ikutan pada ilmu, pasti melahirkan siddiqun fil ibadati, orang yang benar pada ibadat. Tapi setelah mana lama ni, hatta du'ifatil qulub min ba'dina, sehingga lemahlah hati-hati daripada sebahagian kami. Hak kemarin. Wa talattahna, dan berlama-lamalah tu oleh sekalian kami ni, bisyai'in, dengan sesuatu minal alaiki, daripada segala tali-tali pergantungan, allati dararuha aktsaru min naf'iha, yang bermula tali-tali pergantungan makhluk ni mudaratnya itu terlebih banyak daripada manfaat. Bila lagu tu fataraja'atil umuru, maka mundurlah oleh segala khijai agama. Bila? Ba'da salafis salihin. Kemudian daripada zaman salafis salih. Wa taqa'adatil himamu, dan telah terduduk maknanya dan telah duduklah tu al-himamu, oleh segala hemoh-hemoh, oleh segala cita-cita yang tinggi. Dulu hemoh ni terbang pas kata langit. Hemoh-hemoh orang Islam naik tinggi dulu. Himmatur rajul fauqa suraya. Tapi zaman sekarang ni, kata Imam Ghazali, zaman dia ni, Allah, hemoh ni terduduklah, ke mana jatuh tu, duduk tu mana rendah lah. Itu maknanya. Wa taqa'adatil himamu, dan telah duduklah al-himamu oleh segala cita-cita. Mana terduduk? An tahsilil manazilir rafi'ati, begitu. Tinggal daripada menghasilkan maqam darjat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Tak usah cari dah darjat hak tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nak cari darjat hak tinggi di sisi penguasa, di sisi pemerintah, di sisi raja-raja, di sisi menteri-menteri kerajaan-kerajaan. Habislah. Tu tengok. Wa taratil barakatuh, dan berterbanganlah oleh segala keberkatan-keberkatan. Mana berterbangan ni hilang habis segala keberkatan. Itu maknanya. Wa taratil barakatuh, dan telah berterbanganlah oleh segala keberkatan-keberkatan. Wa zalatil lazzatu wal halawatu,
dan hilanglah oleh segala kelazatan-kelazatan pada ilmu dan ibadat, dan kemanisan-kemanisan pada ilmu dan ibadat. Hilang habis. Nuntut ilmu tak berakhir mana. Nak ngaji tak berakhir. Tak titik alih sikit pun. Nak rasa cemuh ada. Allah cemuh ngaji malas Nak boleh apa duduk ngaji. Ibadat pun cemuh baik cakap dunia, baik cari ketinggian dunia, cari harta dunia. Tu tengok berat tu. Sampai tahap tu berat tu. Bila lagu tu kata Imam Ghazali, fala yakadu, maka tidak dekat, tidak fala yakadu ai fala yaqrabu lah, maka tidak dekat. Maka tidak dekat mana jauh lah. Fala yakadu maka tidak dekat. Ini tidak dekat mana jauh. Fala yakadu maka tidak dekat lah, ini jauh lah. Tu yasfu, jadi bersih li ahadin, bagi seorang daripada kami pada zaman ini nih, pada zaman Imam Ghazali itu jauh lah. Tu jadi bersih li ahadin, bagi seorang daripada kami lah, maknanya li ahadin minna fi zamanina, mana gitu. Ibadatuhu, oleh ibadatnya, ibadat seorang daripada kami ni. Au yahsululahu, au yahsululahu ni atah pada kata ibadatuhu. Maknanya fala yakadu, maka tu tidak dekat lah. Yang ni jauh lah maksudnya. Tidak dekat tu mana jauh lah. Maka tidak dekat, yang jauh lah. Yasfu li ahadain, bersihlah bagi seorang daripada kami pada zaman Imam Ghazali ni. Yahsululahu, yang hasil baginya, yang dapat baginya, bagi seorang daripada kami tu, ilmun, oleh ilmu. Oh, kalau gitu atas pada tayasfu tu. Bukan atas pada ibadat tu. Semula fala yakadu yahsululahu gitu. Fala yakadu yahsululahu. Maka tidak dekat, yakni jauh lah. Yahsululahu, oleh menghasilkan, lahu ay li ahadin minna, bagi seorang daripada kami, fi zamanina, pada zaman kami ni, ilmun, oleh ilmu. Sebab tak ada lazat, hilang dah kelazatan ilmu dan ibadat. Wa haqiqatun, ilmun ay ilmun nafi', gitu dah. Tu tidak dekat, ini jauh lah, oleh menghasilkan bagi seorang daripada kami ilmun ay ilmun nafi', wa haqiqatun ay wa haqiqatun fil ubudiyyati, dan hakikat pada kehambaan dengan Allah Ta'ala. Tengok. Wa annal lam'ata, dan sesungguhnya gilang gemilang. Lam'ah ni makna zaman cemerlang, zaman gilang gemilang. Wa annal lam'ata, dan bahawasanya gilang gemilang minal ilmi wal ibadati tu, gilang gemilang daripada ilmu dan ibadat itu, allati tazharu minna, yang nyata daripada kami, al-ana, sekarang ini, laisat, tidak ada lah ia al-an fi akhiril qarnil khamis lah, pada akhir kurung kelima ni. Itu mana pada zaman Imam Ghazali, pada akhir al-ana ni mana fi akhiril qarnil khamis, fi akhiril qarnil khamis, kurun yang kelima. Laisat, tidak adalah ia kecemerlangan, gilang gemilang pada ilmu dan amal ibadat tu, tidak adalah ia illa, melainkan mimman, daripada mereka, baqiya, yang tinggal kekal, ala minhaji aslafina, yang tinggal kekal di atas disiplin, prinsip-prinsip salaf, pendahulu, segala pendahulu kami. Aslafina mana? Segala orang yang mendahului kami lah. Wa syuyukhina, dan segala guru-guru kami, al-mutaqaddimina, yang terdahulu. Jadi kalau ada lagi pada kurung yang pada akhir kurung kelima ni, kata Imam Ghazali, yang gilang gemilang ilmu dan ibadat, itu tidak adalah ia, melainkan pasti orang tu kekal istiqamah menjalani di atas manhaj, di atas disiplin prinsip aslafina,
ala manhaji aslafina, di atas manhaj salaf pendahulu kami, wa syuyukhina, dan guru-guru kami al-mutaqaddimina, yang telah terdahulu mereka itu. Mana misalnya? Kal Harithil Muhasibi. Siapakah salaf kami, pendahulu kami dan guru-guru kami yang terdahulu tu? Seperti Al Harith Al Muhasibi. Ada baca Muhasibi deh, Muhasibi bidammil mim. Al Harith Al Muhasibi, baca Muhasibi. Nama dia Abdullah Al Haris bin Asad Az-Zahid Al Basri. Digelarkan Muhasibi sebab dia selalu muhasabah diri dia. Suka muhasabah diri dia. Itulah. Lagi wa Muhammad bin Idris wa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Syafi'i lah, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'id bin Ubaid Al-Qurashi Al-Muttalibi. Asy-Syafi'i. Tu nisbah kepada datuk dia Syafi' itulah. Imam Syafi'i sendiri. Wal Muzani ni anak murid Imam Syafi'i ni. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Ishaq Al-Muzani, sahibul Imam Syafi'i, teman ataupun anak murid. Ya dulu orang panggil teman ni, mana anak murid lah. Ashabul wujuh Imam Syafi'i, maknanya pemuka-pemuka anak murid sulung di kalangan Imam Syafi'i. Wa Harmalata, dan Harmalah ni namanya Abu Abdullah Harmalah bin Yahya bin Abdullah At-Taji Al-Misri, sama juga sahibul Imam Syafi'i, mana murid Imam Syafi'i. Wa ghairihim, dan lain daripada mereka itu para imam yang disebut tadi. Siapa dia ghairihim? Bayan pada ghairihim min a'immatid dini, daripada segala imam-imam agama ini. Rahimahumullahu ajma'ina, mudah-mudahan merahmatilah akan mereka itu oleh Allah, ajma'ina, semuanya sekali. Fahum, maka mereka itu haula'il a'immah ad-din, tadi itu para imam-imam agama Islam ni. Kama aikainun, adalah ia kama seperti mana barang qalal qailu, yang telah diberkatalah oleh seorang yang berkata ni syair lah, penyair, min bahri tawil. Apa dia kata? Wa ma sahibul ayyama illa ta'affufa wa ma wajadu min hubbi sayyidihim budda afadilu siddiquna ahlu wilayatin ila sayyidis sadati qad ja'alul qasda tahallala aqdus sabri min kulli sabirin wa ma hallatil ayyamu min aqdihim aqda wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khair. Sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.